Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di kalangan hamba-hambanya yang beriman, seterusnya dimasukkan kita ke dalam syurga yang kekal abadi, insya-Allah taala. Amin. Insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung kembali pengajian daripada kitab Uraian Ayat-Ayat Hukum. Dan pada 2 minggu yang lalu kita telah sampai pada menerangkan bagaimana kesan penderhakaan kepada ibu bapa. Apatah lagi kalau perbuatan tersebut, iaitu penderhakaan itu akan mendatangkan musibah, bahkan pembalasan yang segera daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah kerana menderhaka kepada kedua ibu bapa atau disebut sebagai uququl walidain. Pada hari ini kita akan sambung pada muka surat 78. 78 masih lagi berada pada ayat surah Al-Ahqaf ayat 15 sehingga 19, insya-Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'idani an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli." Baik. Ia merupakan rentetan terhadap anak yang berkata dengan menafikan kebangkitan semula setelah mati, iaitu menolak dakwah ibu bapa yang menyeru kepada beriman dan menyatakan pasti tiba hari kebangkitan daripada kubur dan dihitung segala amalannya. Jadi kadang-kadang apabila seorang ibu bapa atau ibu bapa itu telah menyuruh anaknya supaya bertaubat daripada dosa, tetapi anak yang derhaka itu membantah ajakan ibu bapa mereka yang beriman, bahkan lebih buruk daripada itu, menafikan berlakunya hari kebangkitan di mana mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh dosa, dan mereka itu bakal menerima siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di antara mereka yang percaya bahawa tak akan berlaku kebangkitan selepas daripada kematian. Dalam pada dibuat dosa pada mak ayah tu, ada yang fikir, oh kalau dah mati, mati saja, tak akan bangkit lagi. Hakikatnya tidak. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahuma yastaghithanillah. Walaupun anak-anak tu bersikap kasar, degil, mungkin nakal, ataupun tak mahu menerima apa nasihat mak ayah, tetapi itulah fitrah naluri seorang ibu dan bapa. Dengan penuh kasih sayang, lalu mak ayah tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi petunjuk dan hidayah. Jadi apa doa ibu bapa itu? Wahai anakku, engkau akan mendapat kecelakaan jika engkau bersikap yang sedemikian, iaitu tidak beriman, derhaka kepada ibu bapa dan Allah, kerana hari kebangkitan dan janji Allah pasti akan tiba. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah, sentiasalah mendapatkan perlindungan dan pertolongan daripada Allah agar anak kita tidak menempuh kebinasaan dan kecelakaan pada ketika di hari akhirat. Jadi kita kena banyak doa untuk anak. Doa banyak untuk anak. Tanpa doa kita kepada anak, agak sukar anak itu akan dilepaskan di hari akhirat. Jadi kita nak anak kita bukan sahaja dengan cara didikan, tapi sebagai ibu bapa kita juga boleh mendoakan mereka, berdoa kepada Allah supaya mereka terhindar daripada azab api neraka. Baik.
Kemudian orang-orang kafir bersifat rugi. Ulaika alladzina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirun. Kemudian ayat tersebut juga menjelaskan balasan terhadap orang yang menolak kebangkitan dan berpegang dengan kefahaman dan akidah yang salah. Kenapa? Mereka itu termasuk daripada kalangan orang yang diserukan dan diumpamakan dengan orang yang mendapat kerugian. Sebab tu kan ayat-ayat mula-mula dalam surah Al-Baqarah memang dah diceritakan adanya allazina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Maka dalam agama kita disuruh untuk wajib percaya kepadanya hari kebangkitan, percaya adanya yaumil mahsyar, percayanya adanya hari perhitungan. Jadi kalau perkara-perkara gaib atau kita panggil perkara sam'iyat kita tak beriman, maka kita susah nak menerima benda-benda yang lain, susah kita nak terima hukum-hukum yang lain. Sebab perkara gaib ni Allah Ta'ala dah sentuh pada surah Al-Baqarah mula-mula sekali yang kita baca ayat depan, paling depan sekali, antara 5 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah tu mula-mula sekali dah kena dah percaya kepada perkara gaib. Kalau tak percaya kepada hari kebangkitan, maka kita akan seronok untuk buat jahat atas dunia ni. Tu dia maksud dia. Baik. Maka kerana itulah, untuk itu orang yang berdosa dan tidak mendapat pengampunan Allah akan masuk neraka bersama orang yang berdosa sebelum daripada kalangan umat terdahulu, sejak daripada zaman Nabi Adam AS sampai sekarang. Walaupun kita lahir umat Nabi Muhammad SAW, bila kita masuk neraka bersama-sama dengan kita ialah daripada kalangan manusia yang sejak daripada dulu melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan kezaliman ke atas diri sendiri kerana tak mahu beriman. Maka masuknya neraka kita, duduklah bersama-sama dengan golongan orang-orang terdahulu yang melakukan kezaliman juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada di antara mereka itu kerana menderhaka kepada ibu bapa, masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, setiap orang mendapat balasan setimpal. Walikulli darajatum mimma amilu. Setiap orang dari kalangan manusia dan jin mendapat tempat dan ada kedudukan masing-masing, antara lain akan mendapat balasan azab dan syurga berdasarkan amalan mereka. Konteks lain, setiap orang mendapat kedudukan dan darjat masing-masing menurut kadar amalan. Di mana martabat orang beriman itu dalam syurga. Syurga itu pula ada beberapa darjat dan tingkatan, manakala orang yang derhaka dan kafir ditempatkan dalam neraka. Jadi konteks amalan kita secara khusus memang ada syurga-syurga yang tertentu. Umpamanya bagi orang-orang yang berpuasa, maka syurga mereka, masuk mereka ke dalam syurga itu melalui satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Itu contoh. Ada lagi amalan-amalan lain yang khusus yang masuk ke dalam pintu syurga secara khusus. Kalau ada dalam Al-Adhkar Imam An-Nawawi, Rasulullah SAW menggalakkan kita kalau berdoa minta masuk syurga, maka mintalah masuk syurga yang paling teratas sekali, iaitulah Jannatul Firdaus, syurga Firdaus. Maknanya nikmat yang paling tinggi kita nak. Jangan ambil nikmat sekadar nikmat, tapi nikmat yang paling maksimum kita nak, yang mana mereka-mereka yang berada di dalam syurga yang lain, kita dapat mereka punya, dan kita ada keistimewaan kita sendiri di dalam syurga Firdaus. Itu diajar oleh Nabi SAW. Baik, waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Apa yang dilakukan oleh manusia, sama ada amalan kebajikan atau dosa, sedikit atau banyak, akan dibalas semua itu untuk diri mereka. Itu semua adalah janji yang benar daripada Allah yang pasti dan tidak perlu diragui lagi. Walaupun ayat tersebut ditujukan kepada Abu Bakar As-Siddiq, namun ia meliputi dan menepati mana-mana orang mukmin yang bersifat demikian, iaitulah mereka yang berbakti kepada ibu bapa, bersyukur di atas nikmat Allah, beriman, menjauhi segala kemungkaran, beramal soleh, mendidik anak cucu supaya menjadi orang soleh, memohon kepada Allah supaya diberi keutamaan dan petunjuk dalam melakukan ketaatan kepadanya. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia, semua amalan kebajikan dia ke, dosa dia ke, maka di hari akhirat itu akan ada balasannya. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh kita ragui, kan? Jadi orang yang baik akan dibalas dengan baik, orang jahat dibalas dengan jahat. Ini dia.
Jadi insya-Allah kalau kita istiqamah dalam melakukan kebaikan, seperti mana ayat awal yang kita baca, umur 40 kita masih lagi dalam kebaikan, insya-Allah pada sehari yang seterusnya kita akan sentiasa berada di dalam kebaikan. Kalau pada ketika umur 40 berada dalam kejahatan, dibimbangi nanti hari-hari yang mendatang, tahun-tahun seterusnya kita berada pada jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena tengok, kena pastikan 40 tu sudah berada pada ketaatan Allah Taala. Baik. Kemudian di antara hukum yang dapat diambil daripada ayat ini 15 hingga 19, pertama, kewajipan mentaati ibu bapa selagi tidak bertentangan dengan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Bila ada pelanggaran, bila ada pertentangan, pencanggahan, maka wajib meninggalkan nasihat ibu bapa tersebut. Ini kita kena faham ya, bukan semua benda yang kita taat, tetapi apa-apa yang selagi tidak bercanggah dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, maka perlu dihormati, perlu ditaati. Tetapi apabila sudah sampai pada satu keadaan di mana ibu bapa tadi sudah meminta untuk kita sebagai anak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka wajiblah kita menolak permintaan tersebut. Menolak permintaan tersebut. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala telah melarangnya. Kerana Rasulullah SAW telah melarang perkara tersebut. Itu jelas. Baik. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat wajib terhadap setiap orang dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak mensyukuri Allah. Ya, bila kita ada mak ayah ni, kita kena syukur banyaklah. Kerana ada orang yang lahir sahaja tidak mempunyai ibu dan ayah. Lahir saja bukan berada di tempat yang selesa macam kita hari ini. Mereka lahir saja mereka berada dalam timbunan sampah. Mereka lahir saja mereka berada di dalam hutan belukar dan sebagainya. Jadi itu adalah satu ujian Allah Ta'ala kepada mereka. Sebab itu semua orang, keadaan mereka itu tidak sama. Dan kalau kita ada sebahagian daripada orang yang lebih baik daripada orang itu, maka wajiblah kita mensyukuri. Yang ketiga, mengingkari hari kebangkitan hukumnya adalah kufur atau keluar daripada agama Islam, kerana ia adalah perkara yang berkait dengan akidah, kepercayaan kepada alam ghaib atau kita panggil sebagai sam'iyat. Maka bila menafikan adanya hari kebangkitan, maka na'udzubillah akan terkeluarlah dia daripada agama Islam. Kalau dia buat agama Islam lah. Begitu. Baik. Keempat, menderhaka kepada ibu bapa adalah dosa besar. Kan? Dosa besar termasuk daripada hadis ijtanibu sab'i maubiqat. Jauhkan diri kamu daripada 7 perkara. Tu ada dia punya ni lah. Ada hadis tu. Maka proses ataupun apa yang dikatakan menderhaka itu disebut dalam Quran. Wala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Itu dia punya garis ataupun kau kata dia punya line dia. Bila kita kata oh, kan, ufin tu oh, dengan membawa maksud kita tak suka, mengeluh, tu, maka itu sudah dikira sebagai menderhaka kepada ibu bapa. Apatah lagi kalau kita membalas perkataan nasihat dan permintaan ibu ayah itu dengan balasan kata-kata yang lebih teruk lagi. Tu lagi berdosa besar. Jadi bila sebut dosa besar ni, dia adalah suatu dosa yang boleh menyebabkan amalan kita itu akan terhapus, kebaikan kita akan terhapus. Maka dosa besar ni, kalau kita sama-sama manusia, kita hendaklah minta maaf dengan mereka. Sebab dia dosa besar disebabkan apa? Disebabkan ibu dan ayah itu adalah seorang yang dia hormati, kerana dialah yang membesarkan kita dan mendidik kita. Yang ini kita kena faham dan rasional kenapa jadi begitu. Baik, pengajaran ayat daripada surah ini, surah Al-Ahqaf 15-19. Pertama sekali, ibu bapa perlu memberi tunjuk ajar kepada anak-anak sejak daripada kecil. Satu, kalau
Dia tu lahir dalam keadaan kain putih yang mencorakkannya kita. Sama ada corak kita nak berkali hitam, corak kita nak kali merah, kan, corak kita nak color macam mana, kita yang mencorakkan dia. Dalam pada kita mencorakkan itu, pastikan jangan kita tersalah corak. Jangan dimasukkan sesuatu budaya, cara orang yang tidak betul, bukan cara orang Islam, jangan masuk. Jangan diperkenalkan dahulu. Sebelum diperkenalkan siapakah Rasulullah SAW, siapakah dia ahli keluarga Nabi, siapakah isteri Nabi, siapakah anak Nabi, jangan dikenal benda yang lain dulu sebelum kenal yang itu. Kenal dulu. Kenalkan dulu siapa ahli keluarga Nabi, kenalkan dulu siapa yang dikatakan ahli baik, ahli keluarga Nabi SAW. Itu paling utama. Okey. Kemudian disuruh untuk kita disuruh untuk kita yang kedua pengajaran ayat, iaitulah iman dan hidayah nikmat yang paling besar. Betul Iman kalau tak ada pada dalam diri seseorang, habis, dia dah tak ada sifat malu. Hidayah atau petunjuk juga sesuatu yang besar di sisi manusia. Tanpa petunjuk dan hidayah, dia pandai macam mana pun, dia tak boleh buat apa-apa. Petunjuk dan hidayah tu penting. Sebab petunjuk ataupun hidayah itu adalah sesuatu yang boleh menyampaikan kita kepada maksud sesuatu tujuan. Kalau kita belajar umpamanya, apa maksud atau apa tujuan hakiki kita, kan? Nak tambah ilmu saja, ataupun nak belajar sebab nak dapat kerja, nak jadi pandai dan nak kerja gaji besar, itu mungkin niat kita, kan? Apa yang kita niatkan itu, itu lebih penting. Jadi bila kita melihat kepada kesan itu, maka kita tahu bagaimanakah sebenarnya petunjuk tu penting dalam kehidupan kita. Tanpa petunjuk mungkin kita tak akan jumpa sesuatu yang kita kusut selama ini. Tanpa petunjuk atau jalan, mungkin kita semua berada dalam satu keadaan yang kita tak mampu nak selesaikan. Tetapi Allah Ta'ala jadikan akal pada manusia, dia berikan petunjuk kepada dia sampai dia itu Allah Ta'ala boleh lepaskan dia. Makna katanya petunjuk itu akan memberikan satu manfaat perkara yang besar. Macam tu. Jadi bila petunjuk tu ada, maka tak susah dah. Tapi masalahnya adalah kalau petunjuk tu tidak ada, tak diberi hidayah, kita berusaha tapi hidayah tak beri, maka sampai bila pun dia tak akan sampai kepada tahap itu. Ini Okey. Yang ketiga, antara cara berbakti kepada ibu bapa ialah mendoakan kesejahteraan dan memohon keampunan untuk mereka. Ini bakti kita. Walaupun mereka dah meninggal dunia, tapi bakti kita kepada mereka tak akan pernah habis, tak akan pernah selesai. Sebab itu apa-apa pun, sebagai seorang anak, kita mesti faham keadaan ibu bapa itu. Kalau kita sebagai seorang ayah, kita ada ayah juga, bawah ada anak, ataupun ayah kita ni atau atuk pada anak kita ni dah meninggal, kan? Jadi apakah tindakan kita sebagai seorang anak kepada ayah yang sudah meninggal untuk kita bawa sekali anak kita ni supaya dia boleh sentiasa beri pahala kepada datuk dia? Contohnya itu dia. Jadi bila begitu, diajarkan anak membaca Yasin contohnya, diajarkan anak baca Quran, baca Mukaddam contohnya. Yang penting ada nilai pahala untuk sedekah kepada datuk. Walaupun bukan Yasin sahaja, dia boleh baca surah lain dan niatkan pahalanya untuk arwah datuknya. Maka itu sudah menunjukkan bahawa kita sebenarnya sudah mampu mendidik anak-anak begitu. Tu dia, mampu mendidik anak-anak. Kita boleh tahu macam mana nak buat. Okey. Kemudian bermohonlah agar diri dan keluarga diteguhkan iman serta istiqamah. Istiqamah, makna kata benda yang sangat besar dia nak bincang. Istiqamah ni tuan-tuan, kalau nak dibincangkan, masya-Allah. Kerana istiqamah inilah Nabi SAW beruban rambut dia. Lepas tu kalau dalam Quran Nabi sebut aku beruban ini adalah kerana apabila aku terbaca firman Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta,
beristiqomahlah kamu sebagaimana yang telah diperintahkan. Jadi maksud beristiqomah ni apa tuan-tuan? Kita dalam keadaan apa pun kita akan tetap buat benda tu, benda yang sama kita nak buat. Jadi itu nama istiqomah. Kita tak akan sikit pun hati kita melencong ke arah tak baik. Contohnya, kita sedikit pun tak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang. Contohnya, itu makna kata istiqamah. Tu dia. Baik. Apa kesan kalau tak ada istiqamah dalam setiap amalan? Maka rugilah amalan kita. Bahkan mungkin amalan itu kalau nak buat seterusnya ada risiko untuk rosak amalan tersebut. Kan? Sebab kita kejap baca, kejap tak baca, maka tak ada istiqamah. Tapi kalau sudah ditetapkan satu hari, okey, hari ini hari Selasa saya akan istiqamah untuk berzikir saja. Berzikir. Contohlah itu dia. Jadi kerana itu kita dalam bab istiqamah jangan kita ambil ringan lah. Istiqamah ni sesuatu benda yang bukan semua orang boleh dapat dalam keadaan semula jadi begitu. Itu dia. Kemudian kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak meliputi fizikal dan rohani yang tak dapat dijual beli, tak dapat dinilai dengan wang ringgit. Itulah maknanya kata sayang anak ayah kepada anak, mak kepada mak tak boleh ditukarkan dengan wang ringgit. Mereka semua sayang itu kerana Allah Ta'ala. Ini dia. Okey, jadi kita habis dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 hingga 19. Baik, kita masuk kepada bahagian yang kedua, bahagian B, iaitu yang bertajuk Syahsiah Muslim. Syahsiah Muslim. Kita tengok sifat akhlaknya. Baik, muka surat 84. Tajuk kelima, sifat mukmin yang berjaya. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa'dihim ra'un walladzina hum salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarithuna al-firdausi hum fiha khalidun. Baik, maksudnya saya tengok ni surah apa. Ini adalah surah Allahumma salli ala Muhammad, surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Saya lupa sikit tadi. Baik, maksudnya apa? Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Tu. Berjaya orang beriman iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Namanya orang berjaya. Orang-orang beriman yang berjaya. Iaitulah dia tetapkan siapa orang dia, iaitulah mereka yang khusyuk dalam sembahyang. Jadi maksud khusyuk ni apa tuan-tuan? Maksud khusyuk adalah apabila dia sembahyang memang fokus dia hanya apa yang ada di dalam sembahyang sahaja. Yang di luar daripada sembahyang dia memang tak akan ingat, akan biarkan benda tu berlalu. Itu nama khusyuk. Bahkan setengah ahli tasawuf dia mendefinisikan khusyuk tu apa? Antu'ina ramhi fi batnihi. Khusyuk itu maksudnya apabila kamu menusukkan, atau bahasa apa nak panggil dia, menusukkan antu'ina ramhin fi batnihi. Menusuk ataupun apa dipanggil, merodok. Itulah. Perut kamu, antu'ina bi ramhin fi batnihi, merodokkan ataupun mencocok lembing ke perut kamu. Tu. Itu nama khusyuk. Maknanya ada benda tajam ditikam pada perutnya dan dia masih lagi sembahyang. Masih lagi kekal duduk sembahyang tu. Dia tidak berhenti tiba-tiba sembahyang lagi. Itu namanya khusyuk. Hebat sungguh lah.
payah nak jumpa orang seperti ini. Dia boleh sekali benda tu. Baik. Kemudian, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Ini orang beriman yang berjaya. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat. Dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahyanya. Maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Kemudian, sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Dan mereka yang menjaga amanah dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Tengok syurga Firdaus disebut lagi sekali kan. Okey, tak apa. Jadi kat situ beritahu kepada kita bagaimana orang-orang beriman tu ada beberapa ciri-ciri yang disebutkan. Orang yang khusyuk dalam sembahyang, orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, orang yang membersihkan harta dengan menunaikan zakat, orang yang menunaikan zakat. Okey. Kemudian orang yang menjaga kehormatan dirinya, kehormatannya, kecuali pada isteri atau hamba, maka sesungguhnya mereka tidaklah menjadi isteri. Mereka baik, kecuali kepada isterinya atau hamba sahaya, maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Tu dia. Lain Kemudian baik. Jadi kat situ dekat situ adalah mereka yang menjaga kehormatannya, itu masuk orang beriman berjaya, kecuali kepada isteri atau hamba sahaja. Jadi yang halal je lah. Yang halal sahaja hubungan suami isteri boleh bersama, dan juga hamba sahaya boleh bersama. Gitu. Tapi sekarang tak ada hamba sahaya. Maka hamba saya itu tak wujud pada hari ini. Kalau dulu-dulu hamba saya ada, maka ada hukum khas untuk hamba sahaya. Bahkan kalau ikut hukuman dalam Islam, hamba sahaya kalau dia melakukan kesalahan, dia adalah, orang kata apa, hukumannya itu separuh daripada orang yang merdeka. Contoh kalau hukuman Islam kata melakukan zina 100 kali sebatan, kan, maknanya cerita-cerita ni hukum syarak. Contoh berzina yang belum kahwin 100 kali sebatan. Contoh Tapi bagi hamba saya, kalau dia melakukan perzinaan, hukumannya adalah separuh daripada orang merdeka. Separuh daripada orang merdeka lah. Kan? Ataupun separuh daripada orang yang lain, orang biasa yang buat kesalahan. Tu. Mana kalau hukuman Islam 100 kali rotan, hamba saya kalau disabitkan kesalahan 50 kali rotan. Dia separuh daripada ahli yang biasa, orang biasa. Okey. Huraian perkataan. Okey, nanti saya bincangkan lagi. Huraian perkataan. Baik, qad. Okey, qad ni fi'il madhi, fi'il madhi. Okey. Kalau qad itu duduk okey, kalau lepas perkataan qad ini, dia ada perkataan perbuatan yang menunjukkan mudhari', maksudnya adalah kadang-kadang. Kadang-kadang. Tu sebab dia jarang berlaku. Kan? Tapi kalau masuk perkataan qad ni pada huruf masuk pada fi'il madhi, maka di situ dipanggil sesungguhnya. Tu dia. Okey. Kemudian qad membawa maksud untuk menetapkan berlaku sesuatu, iaitu apabila huruf tersebut bergabung dengan perbuatan masa lampau, maka dipanggil fi'il madhi lah. Sebab qad selepasnya adalah fi'il madhi, dipanggil af'ala. Kan? Jadi qad itu adalah fi'il madhi. Qad itu adalah membawa maksud sesungguhnya, disebabkan huruf selepasnya itu adalah perbuatan dalam bahasa Arab atau fi'il madhi. Macam itulah. Kemudian ia membawa maksud untuk menetapkan berlaku sesuatu, iaitu apabila huruf tersebut bergabung dengan perbuatan masa lampau. Itu maksud, sebab tu dia letak qad. Dia letak qad itu nak membawa maksud gabungan. Huruf tersebut bergabung dengan perbuatan masa lampau. Itu dia. Aflahal mu'minun, mereka itu mendapat kejayaan dan kemenangan dengan keimanan mereka. Orang beriman itu ialah mereka
yang membenarkan Allah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada tauhid, kenabian, hari bangkit dan balasan di hari akhirat. Maka orang-orang beriman yang tetap berjaya ialah orang-orang yang mengerjakan suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Jadi bila sebut aflahal mu'minun ala wazan af'ala, okay, sama macam Allahu Akbar. Jadi aflahal mu'minun membawa maksud bahawa satu kejayaan yang besar kalau orang itu adalah orang yang orang yang mendapat kejayaan dan kemenangan yang besar. Itulah. Jadi bila sebut aflaha, sudah tidak ada lagi bentuk kejayaan yang boleh digambarkan. Tak ada lagi dah, habis. Melainkan pada aflahal mu'minun, tu je lah. Kan? Maksudnya dah tak ada satu gambaran lagi yang lebih besar bila Allah Ta'ala kata satu kejayaan itu aflaha. Dia sudah berada pada satu tahap yang tinggi. Jadi tak ada mana-mana kejayaan yang boleh sama dengan kejayaan qad aflahal mu'minun. Tak boleh. Jadi bila Quran yang kata aflahal mu'minun, tentulah pastinya Allah Ta'ala lebih bijaksana. Tentulah Allah Ta'ala lebih mengetahui. Itu dia. Baik. Kemudian orang beriman itu ialah mereka yang membenarkan Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada tauhid, kenabian, hari kebangkitan, balasan di hari akhirat. Itu semua dibawa. Dan orang-orang yang beriman tetap berjaya ialah orang-orang yang mengerjakan suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Ini tetap akan berjaya. Orang yang beriman akan mengerjakan nanti suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Baik. Yang ketiga, al-khashi'un. Al-khashi'un pada ayat yang kedua. Okey. Ulama berselisih pendapat dalam menjelaskan pengertian perkataan khusyuk. Di sini ada lebih kurang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pendapat berkenaan dengan perkataan khusyuk. Itu baru 8. Boleh jadi kadang-kadang satu-satu masalah lain itu sampai berbelas-belas orang yang memberikan pendapat. Okey. Yang pertama, Ibnu Abbas berkata khusyuk ialah tunduk, tawaduk dan tenang selaras firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 23. Okey. Wa akhbatu ila rabbihim, maksudnya serta tunduk taat menunaikan ibadah kepada Tuhan mereka dengan khusyuk. Itu maksud dia. Jadi apa kata Ibn Abbas? Khusyuk, tunduk, tawaduk. Tu dia. Tunduk, tawaduk. Mudah kita faham lah. Okey. Yang kedua, Hasan dan Qatadah. Hasan dan Qatadah. Mereka ialah orang yang takutkan Allah. Jadi kata Hasan dan Qatadah, khusyuk tu maksudnya gitu je. Okey. Yang ketiga, Muqatil. Mereka ialah orang yang tawaduk dengan merendah diri. Jadi itu dia. Maksud dia apa? Orang yang tawaduk dengan merendah diri. Itu satu pendapat. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat tentang pengertian khusyuk daripada Mujahid, merendahkan pandangan mata serta suara. Menurutnya lagi keperluan khusyuk itu zahirnya hampir sama dengan quduk atau tawaduk. Quduk atau tawaduk. Okey. Cuma tawaduk atau tunduk merendah diri sudut anggota dan badan, sedangkan khusyuk adalah sudut hati. Okey. Tawaduk adalah sudut anggota dan badan, sedangkan khusyuk adalah sudut hati, pandangan dan suara sebagaimana firman Allah surah Taha ayat 108, wa khasha'atil aswatu lirrahman, dan khusyuklah dengan segala suara kepada Allah yang melimpah rahmatnya. Jadi Mujahid mengatakan bahawa khusyuk itu merendahkan pandangan mata serta suara. Itu dia. Jadi tak perlu tengok kepada wanita yang bukan ajnabi.
kan, yang bukan mahram, kan, itu kena bahayalah, maksudnya apa, fitnah boleh berlaku kan. Okey. Yang kelima, menurut Ali bin Abi Talib, khusyuk ialah tidak berpaling arah ke kiri dan ke kanan ketika semayang. Tu khusyuk. Maksudnya, ketika kita solat, kepala kita tak pusing kanan, tak pusing kiri. Tu dia. Ketika kita solat, tak bergerak-gerak lah. Orang kata tak bergerak-gerak. Badan kita tiba-tiba ke kanan ke, tiba-tiba ke kiri. Kadang yang buat tu anak kita. Masalah lah Buat tu, bagus memperkenalkan anak dengan rumah Allah, bagus supaya besar nanti dia jadi macam maknanya kata orang tersebut dia tahu bahawasanya bila dia sembahyang dalam keadaan yang khusyuk, dia tak sekali-kali akan mencari sebab ataupun orang kata berfikir pada selain daripada solat itu. Maka berfikir selain daripada hal solat tersebut akan mula menghilangkan khusyuk. Itu dia. Jadi, kosongkan fikiran kita semasa solat berjamaah dengan tujuan untuk memfokuskan apa yang kita baca di dalam sembahyang. Okey. Kemudian, Sa'id bin Jubair 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pendapat ke-6 kata, Sa'id bin Jubair berkata, khusyuk ialah seseorang yang sembahyang tanpa mengetahui. Tanpa mengetahui. Yang tadi tak boleh tengok kanan kiri. Yang ini tanpa mengetahui siapa yang berdiri di sebelah kiri dan kanannya, di samping tidak berubah khusyuk kepada Allah. Lagilah kan. Sembahyang yang kita tak tahu siapa orang kanan dan kiri. Macam mana agak-agak kan? Kalau kita masuk-masuk tu, dah memang orang dah ada, kita dah nampak orang tu kan. Memanglah kita tahu siapa sebelah kita sebab awal kita nampak. Tetapi yang ini, apa pun yang berlaku, masuk saja semayang, angkat takbir, maka sebaiknya kita ni sebaiknya adalah kita seolah-olah sembahyang di mana orang kiri dan kanan kita itu tak tahu. Macam itulah. Tak pernah kita tengok, tak pernah kita nampak. Jadi nak buang perasaan tu, apabila kita nak sembahyang, kena keluarkan kan perasaan tu. Okey. Jadi macam nak tahu kiri kanan tu dah satu kerja dah, payah kan. Macam nak tahu kan. Yang pentingnya di situ adalah apabila kita masuk dalam sembahyang, sudah kita lupakan perkara-perkara yang luar. Itu saja. Dalam sembahyang, kita akan baca dalam sembahyang, fokuskan pada bacaan dalam sembahyang. Itu lebih baik. Kan? Itu dia. Kemudian, yang ke-7. Amru bin Dinar berkata, khusyuk ialah diam, tenang dan elok kedudukan. Lagi simple sikit. Diam, tenang, elok kedudukan. Itu nama khusyuk. Nama khusyuk. Ibn Sirin berkata, orang yang khusyuk ialah mereka yang tidak menunggak pandangan dari tempat sujud. Maksudnya daripada tempat sujud, kepalanya tidak diangkat kan, untuk supaya dilihat oleh orang lain. Tak nak gitu. Kan, jadi kerana itu daripada tempat sujud itu kan, kita lama sikit kadang-kadang kan, sebab kita nak baca doa kan sebelum bangun untuk tahiyat akhir. Sebab itu dalam bab berdoa ni tuan-tuan dalam bab berdoa ketika solat ni, dia bukan hanya tertumpu kepada rakaat terakhir sahaja, tetapi juga ia boleh dibuat di mana-mana rakaat. Kan, kalau orang Arab, dia berbeza dengan kita. Kita biasa lama pada tahiyat awal. Biasa kita pendek pada perpindahan rukun. Contohnya sujud naik ke rakaat kedua, atau sujud naik ke duduk antara dua sujud. Tetapi orang Arab sujud dia lama. Sebab apa? Sebab dia berdoa masa dalam sujud. Kan? Tapi pada masa dia nak naik daripada sujud pergi ke rakaat seterusnya, dia cepat. Macam kita tak. Macam kita ada tomak ninah. Dia orang Arab dia gitu. Lain sikit
Okey, tapi tak apa. Apa yang pentingnya adalah kalau benda itu betul dibuat, maknanya dibaca doa pada sujud, ikutlah. Baca tu benda yang betul. Kita boleh amalkan benda tu. Jadi kalau tak dapat pada rakaat pertama, buat pada rakaat yang terakhir sebelum kita tahiyat akhir. Kita baca doa panjang sikit kan. Kita pun kadang-kadang semain seorang kat rumah kan, kalau musuh muslimat semain seorang kat rumah. Jadi di situ tempatnya di mana tempat sujud itu adalah suatu keadaan atau jarak di mana hubungan Allah dengan manusia itu dekat. Waktu itu Allah dengan manusia itu dekat, hubungan itu. Kerana pada masa sujud itulah kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kesimpulannya, khusyuk ialah merendah diri mereka terhadap Allah dan sentiasa takutkan kepada Allah. Jadi sembahyang yang sempurna adalah sembahyang yang penuh dengan khusyuk, di mana ikatan hati kita hanya tertumpu kepada Allah. Macam tu. Yang lebih bagus lagi itulah dia, supaya kita setiap kali kita membaca ayat Al-Quran, membaca Fatihah umpamanya, kita memahami apa yang kita baca di dalam ayat tersebut. Kita memahami sedikit-sedikit. Jangan dibiarkan kita tidak faham apa yang kita baca. Kita baca surat khabar, kita mesti nak baca faham. Kita buka internet kita baca apa maklumat dalam internet, mesti kita nak baca tu sampai faham kan? Logiknya semua benda yang kita nak baca, kita nak faham. Wa imma bahasa Inggeris sekalipun kita baca, kita nak faham. Maka begitulah Al-Quran sepatutnya. Kita baca Al-Quran bukan baca sahaja, tapi kita nak faham apa yang Al-Quran tu katakan. Maka kerana itulah kita perlu membaca tafsir Quran sedikit sebanyak, supaya kita dapat tahu sekurang-kurangnya apakah dari segi keseluruhan surah nak cerita pasal apa. Surah Fatihah nak cerita pasal apa. Dalam surah Fatihah ada berapa permintaan, ada berapa permintaan, ada berapa yang kita tawarkan kepada Allah. Kan di situ. Kita minta berapa, kita serah kepada Allah berapa. Ni dia. Jadi kita boleh tengok, kaji satu persatu. Kan? Ini menunjukkan kepada kita bahawa kita bukan setakat memahami solat itu apa yang kena buat, tapi kita juga memahami dan menghayati apa yang kita baca. Kan? Kalau apa yang kita buat, kita memang maklum. Kita tahu lepas ni baca surah, lepas ni akan rokok, itu maklum. Tapi mengetahui, menghayati semua apa yang kita baca, itu yang perlu kita buat sekarang sikit-sikit. Kan? Supaya keyakinan kita terhadap apa yang kita baca tu betul. Kan? Dan lebih patut lagi supaya benda tu betul lah, jangan salah. Sebab kalau kita baca salah, boleh mengubah maknanya. Doa pun begitu. Kalau kita salah baca doa, dia akan mengubah makna. Jadi kita faham sikit-sikit, itu ada perkara yang baik lah. Okey. Al-lagwi, al-lagwi ataupun walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Al-lagwi maksudnya sesuatu perkara atau perbuatan yang tidak ada faedah atau tidak ada kebaikan padanya, sama ada sudut ucapan dan perbuatan, maka kita sebut lagha. Perkataan, kita sekarang pandai bahasa Arab sikit-sikit. Ada perkataan-perkataan Arab yang sudah kita sebutlah secara tak langsung, macam lagha. Lagha tu maknanya sia-sia, dan lagha tu perkataan Arab. Kan? Jadi dalam Quran sebut al-lagwi adalah sesuatu perkataan, ucapan dan perbuatan yang tak ada kebaikan, sesuatu yang sia-sia. Mu'ridun, mereka meninggalkan atau berpaling serta menjauhkan diri daripadanya dengan cara langsung dan juga sudut kecenderungan. Mu'ridun ataupun berpaling daripada berpaling daripada melakukan benda yang sia-sia. Tu mesti sama ada secara langsung, maksudnya diberitahu ini perkara tak baik, terus tinggal, ataupun secara kecenderungan, kita tahu benda ni sekian-sekian, kita cenderung untuk meninggalkan. Contohnya kecenderungan untuk meninggalkan
perdebatan antara kita dengan seseorang. Kita tahu ini kalau kita bercakap orang payah nak terima kan, orang tak setuju dan sebagainya. Maka kita meninggalkan kecenderungan itu bertujuan untuk apa? Supaya kita tidak dapat dosa, tak panjangkan cerita. Kita tahu bahawa yang kita buat ni nanti akan memberi kesan. Kalau kita cakap nanti akan mengguruskan perasaan. Maka tinggalkan benda yang sia-sia tadi dengan sebab kita ada kecenderungan dan faham kita tak akan berpanjangkan cerita sebab kita tahu orang ni jenis tak nak mengalah. Contohnya, kita tinggalkan. Okey. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Okey, tuan-tuan ya, insya-Allah kita sampai sini dulu. Saya mohon maaf kita berhenti awal sikit pada hari ini kerana ada urusan yang lebih penting selepas daripada ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung wallazina hum lizzakati fa'ilun, iaitu orang-orang yang berjaya, iaitu mereka yang mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Baik, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan memberikan sedikit kefahaman kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kita ruang, peluang. Kita lihat di sekeliling kita pada hari ini, seorang demi seorang sahabat-sahabat kita meninggalkan kita, jiran tetangga meninggalkan kita. Yang ini menunjukkan masa kita semakin lama semakin ke depan, umur kita semakin lama semakin bertambah. Jadi dengan seiring bertambahnya umur, marilah sama-sama kita menambahkan ilmu. Jadi tuan-tuan semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan kita punya usia, lapangkan kita punya masa, beri keberkatan dalam kesihatan kita untuk terus sama-sama kita mencari ilmu. Yang lebih utama lagi, apabila kita Allah Ta'ala dah ambil nyawa kita, kita dalam keadaan sudah pun ada ilmu yang mana ia boleh memberi nilai pahala yang berterusan bila kita di dalam kubur nanti, insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu, mudah-mudahan kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama insya-Allah.